cikgu ingin memperkenalkan kepada kamu satu kaedah di mana kita boleh membina ayat dengan berpandukan satu teknik ini. Okey, teknik yang cikgu gunakan ialah teknik Assalamualaikum, hai. Bertemu kita lagi pada hari ini dalam Bahasa Melayu Tahun 4 bersama Cikgu Mana? Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Zana. Baik, jom kita belajar dan apa tunggu lagi, senyumlah. Okey, sebab senyum tu tanda anda gembira. Biarlah kita belajar dengan mood yang gembira. Baiklah murid-murid, kita teruskan. Jom kita belajar dengan cikgu hari ini ya. Ini dia Cikgu Zana. Baik, kita teruskan lagi. Yang pertama hari ini kita nak tengok tentang tajuk kita. Okey, apakah tajuk kita pada hari ini? Okey, sebelum tu harap kamu dapat bersedia dengan buku teks muka surat 10. Dan tajuk kita hari ini ialah Aku dan Datukku. Baiklah, kita teruskan. Kita lihat hari ini tentang objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, kamu akan dapat membina dan menulis ayat daripada bahan multimedia yang cikgu berikan. Baiklah, hari ini Cikgu Zana akan mengajar kamu bagaimana membina dan menulis ayat daripada bahan multimedia. Okey, iaitu bahan yang cikgu sediakan. Hari ini pilihan cikgu ialah buku teks. Okey, dan kita akan dapat buat ayat berdasarkan frasa dan juga gambar yang ada di dalam buku teks kamu. Okey, harap kamu dah bersedia. Untuk kriteria kejayaan, okey, pada hari ini cikgu mensasarkan agar kamu akan dapat yang pertama, membina ayat berdasarkan gambar. Latihan hari ini ada gambar. Okey. Dan yang kedua, kamu akan dapat membina ayat berdasarkan frasa. Frasa ni memang ada dan kita akan belajar dua perkara hari ini, membina ayat berdasarkan gambar dan yang kedua, membina ayat berdasarkan frasa. Dan yang ketiga, apa yang ketiga ya? Iaitu menulis ayat berdasarkan bahan multimedia. Bahan multimedia maksudnya bahan bergambar yang cikgu sediakan daripada media buku teks hari ini. Okey, baik. Jom kita teruskan belajar bersama dengan Cikgu Nana. Cikgu Nana akan menemani kamu pada hari ini. Jom kita teruskan. Terima kasih Cikgu Zana. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan dengan pengenalan tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini ialah Kisah Aku dan Datukku. Apa kata kita baca dahulu sama-sama? Murid-murid boleh ikut Cikgu Nana baca ya. Datuk dan nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi hadis sekeluarga. Mereka menaiki kapal terbang ke sana. Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang disediakan di lapangan terbang. Setibanya mereka di rumah hadis, Datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar yang telah dirakam menggunakan telefon pintarnya. Begitulah murid-murid tentang pengenalan tajuk kita hari ini, di mana Datuk dan nenek hadis telah menziarahi hadis sekeluarga di Johor Bahru dengan menaiki kapal terbang. Baiklah, untuk seterusnya kita akan lihat bagaimana pengalaman Datuk dan nenek hadis sebelum mereka sampai ke rumah hadis. Kita teruskan ya. Baiklah, sekarang kita berada di paparan yang seterusnya. Okey, pada paparan ini kamu boleh dapati bahawa sekeping gambar diberikan dan diberikan juga
frasa. Okey, frasa yang inilah dia bukan berbentuk ayat. Okey, di mana kamu diminta untuk membina ayat berdasarkan frasa yang diberi ini. Okey, ayat berdasarkan gambar dan juga frasa. Baik, sebelum tu cikgu ingin memperkenalkan kepada kamu satu kaedah di mana kita boleh membina ayat dengan berpandukan satu teknik ini. Okey, teknik yang cikgu gunakan ialah teknik S, K, O dan P. Okey, teknik skop. Okey. Teknik ni kita akan belajar membina ayat dengan berpandukan huruf S. Apa yang dimaksudkan dengan huruf S? Okey, S untuk siapa, K untuk kata kerja, O untuk objek dan P untuk perluasan. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan-perkataan ini? Baiklah, kita lihat satu persatu ya. Baik, untuk yang pertama, siapa. Siapa ini kita boleh gunakan sama ada untuk siapa atau apa. Okey. Yang kedua, kata kerja. Kata kerja kita boleh gunakan kata kerja ataupun yang kita telah pelajari pada tajuk yang lepas, iaitu perbuatan ataupun aktiviti yang terdapat dalam gambar. Okey, kita juga boleh menggunakan kata yang sesuai. Dan yang ketiga, objek. Objek ialah benda yang kamu boleh perhatikan atau terdapat pada frasa yang diberikan. Dan akhir sekali ialah perluasan. Perluasan ialah keterangan yang lebih lanjut berkenaan gambar atau frasa yang ingin kamu bina ayat daripadanya. Baiklah, untuk lebih jelas, kita lihat contoh yang diberikan ini. Okey, baik. Kalau di dalam gambar, kita boleh lihat di sini. Okey, S untuk siapa. Jadi kita perhatikan pada gambar S. Siapa, okey. Kita tengok sini. Petugas lapangan terbang. Okey. Yang kedua, kata kerja. Apa yang sedang dilakukan? Okey, dia sedang menyorong. Yang ketiga, objek. Sorong apa tadi? Okey, sorong kerusi roda. Benda kan? Objek tu benda. Dan yang keempat, perluasan atau keterangan yang lebih jelas. Kerusi roda yang mana? Yang diduduki oleh nenek. Untuk frasa perluasan atau keterangan ini, kamu bebas nak menggunakan apa sahaja. Contoh yang logik dan boleh kita fikirkan berdasarkan gambar. Okey, kalau melihat contoh di sini, yang diduduki oleh nenek, kita boleh juga tukar kalau kamu ikut kreativiti. Petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda, okey, dengan cermat. Jadi ini logik dan berpandukan gambar. Okey, ataupun petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda sambil diiringi oleh datuk. Jadi bahagian perluasan ni kita lihat kepada kesesuaian ataupun logik yang ada di dalam gambar. Itulah untuk ayat yang pertama dan akan terhasillah ayat kita yang ini, iaitu petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Okey, apa beza antara frasa dan juga ayat? Frasa dalam bentuk perkataan, macam ni beberapa perkataan. Okey, dan ayat adalah satu barisan ayat yang lengkap dengan sistem tata bahasanya, iaitu mula dengan huruf besar. Okey, dilengkapi subjek dan predikat, dan pada akhir ayat ada tanda baca, titik dan sebagainya. Okey, jadi ini kita dah belajar pada pembelajaran yang lepas. Baiklah, kita teruskan ya untuk slide yang berikutnya. Perhatikan pada gambar yang kedua ini. Okey, kamu boleh kenal pasti dahulu di mana kawasan yang ataupun persekitaran yang terdapat di dalam gambar, ataupun kita boleh lihat di sini latar belakang. Okey, dan seterusnya kita lihat kepada frasa yang diberikan. Okey, kalau kita lihat dalam buku teks kamu, travel letter, okey, apa yang dimaksudkan dengan travel letter? Travel letter ialah laluan pejalan kaki yang bergerak secara mendatar.
Itulah yang kamu dapat perhatikan dalam gambar. Travelator dia berbeza dengan escalator. Escalator tu macam tangga naik ke atas ataupun turun ke bawah. Tapi travelator ni adalah untuk pejalan kaki yang laluannya adalah secara mendatar sahaja. Baiklah, kita teruskan lagi. Baik, kita perhatikan dalam gambar ni, apa subjek pertama yang kita nak ataupun subjek utama yang kita nak ceritakan berdasarkan gambar. Okey, jadi kita boleh perhatikan di sini. Jadi kita tengok di sini siapa ataupun apa. Okey. Jadi kita dah dapat sini bahawa perkara yang utama yang kita nak ceritakan adalah tentang travelator. Jadi kita boleh gunakan siapa atau apa ini. Okey. Okey, kita nak cerita tentang travelator. Okey, apa yang ada ataupun apa yang disediakan ataupun apa maklumat yang ada mengenai travelator. Okey, jadi kita dah dapati di sini pada frasa yang diberikan, iaitu ia memudahkan kerja. Jadi kita masukkan dia sebagai kata kerja ataupun kata di sini. Okey, memudahkan. Okey, kalau dah sini tentang dan kita akan masukkan seterusnya adalah untuk objek. Objek ni kalau dalam perkara ni bendanya ialah pengunjung lah. Dia travelator memudahkan siapa? Pengunjung. Okey, dan akhir sekali memudahkan pengunjung untuk buat apa? Okey, kalau kita tengok di sini, apa kebaikannya? Betul, iaitu untuk bergerak. Jadi kita tak perlulah angkat beg, kita berdiri, hanya pegang barang dan terus akan bergerak ke laluan yang seterusnya. Begitulah kemudahan travelator. Dan mana kalau kita lengkapkan dalam ayat, dia akan jadi begini. Okey. Travelator memudahkan pengunjung untuk bergerak. Jadi di sini kita akan lihat di mana travelator ni sangat penting kepada pengunjung. Okey, dan kita lihat ayat ni di mana dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda noktah. Baiklah, kita teruskan lagi. Cuba kamu lihat pada gambar ini. Okey. Dan kita lihat juga tentang frasa yang telah disediakan untuk kamu membina ayat pada hari ini. Okey, kita tengok. Okey, untuk S, siapa? Jadi dekat sini kita boleh lihat kalau dalam frasa telah diberikan datuk, jadi bolehlah kita gunakan datuk untuk S ini, ya. Okey, datuk, kata kerja. Apa yang datuk buat? Kita boleh lihat di sini datuk duduk dekat dalam kereta ini ataupun datuk menggunakan. Okey, datuk menggunakan. Okey. Apa menggunakan? Apa tu masuk dekat objek. Datuk menggunakan pengangkutan khas. Okey. Dan seterusnya sebagai perluasan di mana. Okey. Ataupun apa-apa yang kita boleh kaitkan dengan datuk menggunakan pengangkutan khas di mana? Lapangan terbang. Ataupun datuk menggunakan pengangkutan khas yang disediakan. Ataupun kita boleh masukkan lagi lah perluasan yang logik. Okey. Baiklah, kita lihat. Okey, dalam bentuk ayat dia akan jadi begini. Datuk menggunakan pengangkutan khas di lapangan terbang. Okey. Jadi inilah ayat yang terhasil berdasarkan gambar yang diberi. Baik, kita teruskan lagi gambar keempat. Di sini kita dapat lihat petugas di lapangan terbang sedang menyorong nenek menggunakan apa? Menggunakan laluan landai khas. Jadi dekat sini kita dah boleh lihat di sini menolak ni agak-agak masuk dekat mana? Ya, betul, dekat kata kerja ni nanti. Laluan landai khas, betul, masuk bahagian perluasan. Jadi apa yang kita nak lengkapkan? Okey, menolak. Siapa yang menolak? Okey, kita dapat lihat di sini yang menolak ialah petugas di lapangan terbang. Kata kerja tadi kita dah dapat iaitu menolak. Objeknya menolak siapa ataupun menolak apa? Menolak kerusi roda. Okey.
Dan perluasannya tadi kita dah dapat di laluan landai khas. Kalau di sini tidak diberi kata sendi di, kita masukkan untuk menjadikan ayat kita lebih gramatis. Okey, lebih gramatis ni maksudnya dia lengkap dengan sistem tata bahasa dia yang lebih baik. Baiklah, kita lihat. Ini adalah contoh ayat kita yang sudah lengkap. Petugas di lapangan terbang menolak kerusi roda di laluan landai khas. Begitulah murid-murid. Hasilnya, kalau kita menggunakan kaedah skop ini, dapat membantu kamu untuk menyusun ayat kamu dengan lebih baik. Seterusnya kita pergi kepada gambar yang kelima. Cuba perhatikan keadaan gambar dalam 5 ataupun kawasan ya. Ini adalah tempat parkir kereta yang disediakan. Jadi meletakkan tempat letak kereta. Sekarang kita lihat meletakkan ni nak letak pada huruf mana? Pada bahagian okey, kata kerja meletakkan iaitu perbuatan. Tempat letak kereta khas. Betul, itu adalah bahagian P iaitu bahagian perluasan. Jadi apa yang belum lengkap? S, siapa, dan objeknya apa. Jadi siapa yang meletakkan? Okey, kalau parkir kereta ni siapa agak-agak? Betul. Ni kereta Datuk kan? Sebelum Datuk berangkat naik kapal terbang, mestilah Datuk letakkan kereta di tempat letak kereta. Jadi siapa ialah Datuk? Kata kerjanya apa? Meletakkan objek. Meletakkan apa tadi? Kereta. Di mana? Di tempat letak kereta khas. Jadi dah lengkap ayat kamu. Datuk meletakkan kereta di tempat letak kereta khas. Jadi sebelum buat ayat tu, jadi kamu boleh fikir-fikirlah dulu. S-nya siapa? Okey. K-nya apa? Kata kerja. Kata kerjanya apa? O-nya apa? Objeknya. Dan perluasannya apa nak cerita lagi? Nak bagi lengkap ayat tu. Okey. Jadi ayatnya ialah Datuk meletakkan kereta di tempat letak kereta khas. Dah dapat pun. Okey, 5 ayat dari 5 gambar dan juga 5 frasa yang telah disediakan. Baiklah, seterusnya kita kepada latihan ya. Latihan bina 5 ayat daripada rangkai kata yang diberi berdasarkan gambar di bawah. Jadi untuk memudahkan kamu, cikgu memilih gambar dari buku teks kamu. Itu gambar yang kedua, di mana gambar ini tadi kita dah buat ayat. Para pengunjung menggunakan laluan landai khas. Baik, kita lihat apa yang nak dihasilkan hari ini ya. Okey, untuk ayat pertama, kamu diminta untuk menghasilkan ayat berdasarkan rangkai kata yang diberikan ini. Yang pertama, okey, rangkai kata dia nenek dan kerusi roda. Kalau kamu masih ingat, nenek ni kita nak isi pada huruf mana? Betul, huruf S, iaitu siapa. Kerusi roda? Kerusi roda bahagian O tadi, iaitu bahagian objek. Okey? Jadi kamu lengkapkanlah ayat tu berdasarkan kaedah skop tadi. Dan seterusnya ayat kedua, menyorong. Menyorong ni untuk huruf apa? Menyorong untuk huruf K, iaitu kata kerja. Cermat? Betul, perluasan. Ataupun huruf P tadi. Jadi yang belum lengkap, iaitu huruf S dan juga huruf O, kamu boleh lengkapkanlah. Okey? Dan kita teruskan pada yang ketiga, ayat ketiga. Jalan dan nenek. Ayat yang keempat, ramai pengunjung dan traveleta. Dan yang kelima, beg nenek dengan cermat. Baiklah murid-murid, jadi latihan ini boleh kamu tulis di dalam buku tulis kamu. Selamat belajar ya, Cikgu Nana ucapkan. Semoga teknik yang kita belajar hari ini, iaitu teknik skop, SKOP, siapa, kata kerja, O objek dan P perluasan, dapat membantu kamu untuk membina ayat dengan betul.
Baiklah, jumpa lagi. Sekarang kita teruskan lagi bersama Cikgu Zana. Bye. Aha, bagaimana belajar dengan Cikgu Nana tadi? Harap kamu dah dapat belajar sesuatu, iaitu teknik skop SKOP yang telah diterangkan oleh Cikgu Nana tadi. Baiklah. Okey. Orang yang selalu berusaha akan berjaya. Itu adalah pesanan cikgu hari ini. Sampai kita jumpa lagi pada siri pembelajaran yang akan datang. Belajar rajin-rajin tau. Dan selamat belajar. Jumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Supaya senang kamu untuk dapat semua ilmu yang cikgu bekalkan pada kamu melalui channel cikgu. Bye. Jumpa lagi.